أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada Allah, sentiasa dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mensyukuri nikmat dengan berkat syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan pengajian kitab Syairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falbani rahmatullah alaih. والتاسعة والعشرون الحشر في العز والكرامة من حلل وتاج وبراق. Artinya, dan keramat yang ke-29 antara 40 keramat ni, 20 dunia, 20 akhirat ni, maka yang ke-29 itu adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu, yakni orang yang menghayati tasawuf itu, di dalam mahsyar, yakni di mahsyar nanti, di dalam kelakuan yang kebesaran, yakni mendapat kemuliaan di mahsyar. Kita tahu manusia di mahsyar nanti ini dikumpulkan dan manusia menghadapi bermacam-macam dugaan lah. Sebelum ditimbang, semua dihisap dan timbang segala amalan ni. Jadi menunggu untuk perbicaraan tu pun satu penyeksaan. Jadi manusia ni duduk menunggu dalam keadaan yang berbagai-bagai lah. Ada yang merasakan matahari atas kepala, ada yang penuh berpeluh-peluh sampai nak tenggelam, ada yang berada dalam nanoh, tenggelam dalam nanoh dan macam-macam lagi lah. Rupa-rupa kesusahan, kepayahan di mahsyar, dan ini adalah menurut kadar iman dan amal soleh masing-masing. Jadi kedudukan di mahsyar ni senang ke susah ke, semata-mata merujuk pada iman dan amal. Jadi antara kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang menghayati tasawuf dengan baik ini, antaranya iaitu dia mendapat kemuliaan di mahsyar. Pada waktu orang susah, pada waktu orang terhina, tapi orang ini dia mendapat kemuliaan, mendapat kemudahan, mendapat kesenangan di mahsyar. Dan yang kemuliaan daripada beberapa pakaian emas, demikian juga dia mendapat kemuliaan. Al-Aiz ni dengan Al-Karamah tu bahasa kita agak lebih kurang lah, sekalipun ada kelainan, ada beza dia, iaitu dengan makna mereka ni orang yang menghayati tasawuf dengan baik ni, dia di mahsyar nanti mendapat kemuliaan, mendapat karamah, kemuliaan lah bahasa kita, iaitu daripada beberapa pakaian emas. Antaranya diberi pakaian dengan pakaian emas dan perak.
Dan adalah ia memakai mahkota di atas kepalanya. Jadi dari segi pakaian, sudahlah pakaian kemuliaan, pakaian pada kita juga mulia lah. Diperbuat daripada emas dan perak ni pakaian mahal, pakaian mulia. Kalau atas dunia ni, itulah barang yang paling mulia sekali, emas dan perak. Atas dunia gini lah. Jadi mereka ni di akhirat nanti, antara kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni diberi pakaian yang dibuat daripada emas dan perak. Kemudian dia memakai mahkota atas kepalanya. Yang ni ada mahkota pula di atas kepalanya tu. Dan berkenderaan ia di atas buraq. Jadi inilah antara betul-betul kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni. Pakaian mah, ada mahkota pula. Mahkota ni kalau dunia ni kau martabat raja lah. Martabat dia tu raja. Maksudnya kita tahulah dalam hierarki masyarakat manusia ni yang paling mulia sekali dalam dalam tingkatan sistem manusia ini raja lah, penguasa. Jadi raja ni tanda dia tu mahkota lah, sebagai mahkota. Jadi nak diberitahu di sini bahawa mereka ni di akhirat nanti dia beri kemuliaan. Antara bentuknya pakaiannya tu. Kalau hari ni emas dan perak lah benda yang paling berharga sekali, maka itulah jadi pakaian dia. Kemudian dari segi penampilannya bermahkota, memperlihatkan kedudukan yang paling mulia. Kalau dunia gini yang pakai mahkota tu raja-raja je. Jadi dia pun, orang ni pun mendapat kemuliaan tu juga. Kemudian diberi kenderaan lagi, kenderaan buraq. Yang mana kita tahu buraq ni kenderaan yang ditunggangi oleh Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj. Baik, wassalasuna bayadu al-wajhi wa nuruhu. Qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idhin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Wa qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idhin musfiratun dahikatun mustabshirah. Artinya, dan keramat yang ke-30, antara kekeramatan yang 30 yang dikurniakan Allah kepada mereka ni adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini putih mukanya. Yang ni mukanya tu comel lah. Maksud putih ni, putih bahasa kita banyak. Jadi putih yang dimaksudkan di sini putih comel. Kita ada juga putih bala. Putih juga. Tapi pada pandangan kita bukanlah menunjukkan kepada keindahan lah. Tapi dalam bahasa kita hari ini disebut putih itu artinya comel. Putih mukanya pada hari kiamat. Dan lagi bercahaya-cahaya. Bukan saya muka dia putih berseri-seri bercahaya-cahaya. Ini salah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menghayati tasawuf dengan baik. Allah Ta'ala zahirkan kemuliaan itu dalam bentuk rupa yang bercahaya yang boleh dilihat oleh orang. Jadi orang bila tengok kau, orang tahulah keadaan tu muka yang putih yang bercahaya ni memperlihatkan kemuliaan dia. Seperti firman Allah Ta'ala, yakni firman Allah di dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Yani maksudnya adalah muka mereka itu putih lagi bercahaya-cahaya, padahal melihat ia akan Tuhan mereka itu. Jadi ayat ni antara yang memberitahu, yang diberitahu dalam ayat ni, pertama sekali muka-muka mereka ni wujuhun yauma idzin nadhirah, berseri-seri, yakni bercahaya. Maksudnya apa? Pertama sekali menunjukkan kepada comel, keindahan, molek, orang yang molek, jadi molek. Yang kedua menunjukkan kepada kebahagiaan yang dicapai. Kerana kebahagiaan manusia ni goleknya dia akan nampak di muka. Orang tengah sedih, orang tengah gelisah, orang tengah suka hati, nampak muka dia tu. Olehnya itulah cerminan dia, tempat dia nampak.
Jadi diberitahu dalam ayat ni, muka-muka pada waktu itu nadirah, berseri-seri. Jadi berseri-seri ni secara zahirnya maksudnya comel itu satu hal dah. Yang kedua, menunjukkan kebahagiaan yang dicapai, sehingga nampak kebahagiaan itu pada raut wajah dia tu. Itu pun satu perkara lagi. Kemudian dinyatakan di sini, ila rabbiha nazirah, memandang kepada Tuhan mereka. Inilah yang menjadi dalil oleh ulama usuluddin di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mensabitkan bahawa Allah Ta'ala tu boleh dilihat di akhirat, tidak di dunia. Hakikat Allah Ta'ala tu boleh dilihat tapi di akhirat. Dunia ni tak ada seorang. Sebahagian besar alim ulama mengatakan di dunia ini tak ada seorang pun yang boleh mencapainya. Ada pendapat yang kedua menyatakan ada seorang je yang mencapai perkara itu tu dan dapat melihat Allah di dunia ni lagi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya dan itu berlaku pada malam Isra Mi'raj. Itu seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Jadi sekarang kita tengok balik pada ayat ni, muka-muka berseri-seri jadi comel, bercahaya dan sebagainya. Dah di sini juga boleh kita ambil kefahaman di sinilah bahawa manusia ni dibangkitkan atas rupa amal dia. Itu maksud kata-kata alim ulama, dan itu juga disebut dalam beberapa riwayat lah, bahawa manusia ni dibangkitkan dalam rupa amal. Maksudnya comel tak comel dia tu, tengok amalan dia tu comel tak comel. Itu maksud bangkit dalam rupa amal. Jadi kalau dia uduh dalam dunia pun, kalau amal dia comel di akhirat lah. Tapi kalau dia memang comel atas dunia tapi uduh dari segi keyakinan dan amalan dia, maka tak comel di akhirat. Itu maksud kata-kata manusia ni dibangkitkan atas rupa amal. Kalau kita kata manusia ni dibangkit atas rupa sedia ada ni, maka sakit sikitlah kepada orang yang cacat tapi dia soleh. Maka di sinilah pernah berlaku Nabi bergurau, tapi gurau Nabi ni betul, tidak reka. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Jadi ada perempuan tua yang dengar tu, dia tua. Jadi bila Nabi kata orang perempuan tua ni tak masuk syurga, dia rasa dia pandang selapih, Dia kata dia tak termasuk dia lah, tak masuk syurga ni. Maka menangis dia, sedih. Tapi hak Nabi khabar tu tak salah, Nabi tak lebong. Tapi boleh jadi suatu gurau, boleh buat gurau, tapi bukan gurau palsu, bukan gurau tipu. Jadi bila perempuan ni sedih, dia menangis, Nabi pun khabar balik. Maksudnya bila masuk syurga, dia akan jadi muda lah. Itu maksudnya. Bukan berarti orang tua dia dah masuk syurga, bila dia masuk dia akan jadi muda, comel. Tak tua. Jadi semua inilah yang dipahami daripada kata-kata yang disebut dalam kitab-kitab usul dia itu, ataupun kitab-kitab tasawuf. Manusia ni dibangkit atas rupa amal dia tu. Itu maksud dia. Bukan atas rupa zahir ni. Tadilah kalau orang tua kot tapi dia soleh lebih tua, bangkit dah orang tua kot, sakitlah sikit. Ataupun orang cacat, orang kurang. Jadi dibangkit atas amalan dia. Kalau amalan dia molek, comel lah dia akhirat. Budak tu dia bangkit budak-budak. Kalau kita ni mati umur 50, kita bangkit umur 50. Kalau kita 90. Apabila masuk surga baru, hak 90 tu jadi 30, kalau kurang dari 17. Lagi dipekak pada masyarakat lagi, Ustaz. Bukan gitu? Jadi balik pada tadi macam orang muka jadi putih, Ustaz. Katakanlah orang Afrika. Jadi ataupun benda ni maksudnya bersiri-siri, Ustaz. Jadi mana nampak kegembiraan. Jadi mana putih sini maksudnya bersiri-siri, bukan mana orang Afrika jadi orang putih dah. Bukan gitu, Ustaz. Jadi nadirah ni bersiri-siri, bercahaya. Jadi apa-apa pun itu adalah menurut amalan dia lah. Jadi bahasa kita hari ni kok, makna mudah kita comel berseri-seri. Warna tu wallahu alam. Sebab kata nadirah tu cuma terjemah kita hari ni putih. Bila sebut berseri tu putih. Tapi nadirah tu tak sebenarnya putih, tapi berseri-seri. Itu bahasa lebih tepat lah.
Padahal melihat ia akan Tuhan mereka itu. Jadi antara sebab berseri itu mendapat kenikmatan kerana dapat melihat Allah. Jadi artinya antara sekian banyak nikmat yang ada ni, sekian banyak nikmat syurga ni. Nikmat syurga ni bermacam-macam. Yang ada ni tak mudah belaka tu. Nabi mensifatkan nikmat syurga ni mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ni nikmat-nikmat yang dijanjikan. Sekalipun dari segi namanya serupa. Dalam syurga dia beritahu ada sungai-sungai, ada kebun-kebun, ada buah-buahan, dan menurut apa yang orang nak, apa yang dia telitah dia nak dapat belaka. Jadi dari segi sama nama, tapi dari segi kenikmatan itu tidak sama. Dari segi kenikmatan. Sebab itu hadis ni menjelaskan a'datu li'ibadiyas salihin, aku sediakan kepada hamba-Ku yang soleh nikmat yang disifatkan sebagai mala ainun ra'at, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Maksudnya dari segi keindahan, kebaikannya, dunia ni tak pernah terlihat pun oleh mata. Maksudnya kalau kita membayangkan atas dunia ni macam-macam gambaran yang comel, yang molek, yang kita rasa terpesona, macam-macam jenis lah, maka dia di akhirat nanti keindahan tu apa yang tak pernah orang tengok dunia ni. Nak menggambarkan nikmat, kado nikmat dia tu. Wala uzunun sami'at, demikian juga apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Mungkin suara-suara yang sedap yang manusia boleh pernah dengar ni, antara sekian banyak sedap-sedap tu, maka nama nikmat dalam syurga ni tak pernah pun terdengar oleh manusia. Kado nikmat dia tu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan demikian juga tidak pernah terlintas. Kita ni macam-macam duk mikir nikmat ni, tapi nikmat dan syurga tu sebenarnya tak pernah terlintas pun dalam fikiran. Jadi takbir ni, hadis ni nak memberitahu kado nikmat dalam syurga tu adalah di luar jangkauan kita. Apa yang tak pernah kita tengok, tak pernah kita dengar, tak pernah kita terlintas, terbayang dan sebagainya. Itu nak beritahu nilai yang tingginya nikmat di dalam syurga. Tapi antara sekian banyak nikmat ni, yang paling besar sekali nikmat dia adalah melihat kepada Allah. Itu dia, melihat kepada Allah lah merupakan nikmat yang paling besar sekali. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabsyirah. Musfiratun dhahikatun mustabsyirah, yakni adalah muka mereka itu pada hari kiamat bercahaya-cahaya, lagi gilang gemilang, yakni memperlihatkan kebahagiaan lah. Padahal mereka itu tertawa-tawa dan bersuka-suka, dalam keadaan mereka ini bergembira dan bersukaria. Ini semua nak menggambarkan keadaan nikmat, berada dalam keadaan kenikmatan. Bersuka-suka, tertawa, gilang gemilang, kesenangan, ini semua merupakan gambaran-gambaran kenikmatan. Baik. Wal ihda wassalasuna al-amnu min ahwali yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Artinya, dan kiamat yang ke-31 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu, yakni orang yang menghayati tasawuf dengan sebaik-baiknya itu, iaitu sentosa, yakni selamat. Sentosa ini terlepas atau selamat daripada kesusahan di dalam hari kiamat. Dia terlepas daripada kepayahan dan kesusahan pada hari kiamat. Pada dasarnya hari kiamat ni hari yang huru-hara, hari susah. Sekalipun begitu, ada orang yang dikecualikan, dengan arti dia tidak menghadapi kesusahan dia tu. Pada waktu orang susah, dia tak susah. Tapi pada dasarnya bahawa kehidupan akhirat ni kehidupan yang berat dan susah secara umumnya. Tapi bagi orang yang menghayati agamanya dengan baik, menghayati tasawuf dengan baik, antara kekeramatan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ini, mereka tidak menghadapi kesusahan pada waktu ramai orang menghadapi kesusahan.
Seperti firman Allah Ta'ala itu, yaitu amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, yakni adalah mereka itu sentosa di dalam hari kiamat, yakni mereka ini selamat daripada kesusahan pada hari kiamat, daripada kesusahannya, dan sentosa daripada seksanya, selamat belaka. Daripada kesusahan di kiamat pun selamat, daripada seksaan pada kiamat pun selamat, dan daripada yang menggetarkan mereka itu, demikian juga selamat daripada perkara-perkara yang menakutkan orang lain, yang menjadikan orang lain berada dalam keadaan ketakutan, tapi dia tak gitu. Semua ini merupakan sebahagian daripada keramat yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang menghayati tasawuf dengan baik. Baik, wasaniyat wassalasun taysirul hisab wa minhum man la yuhasabu aslan. Artinya, keramat yang ke-32 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini sedikit hisabnya, tak banyak hisab dia. Sebab mereka mengambil jalan zuhud, wara' dan sebagainya. Berbanding dengan orang yang tamak dan sebagainya, maka banyaklah bergantung kepada pemilikan masing-masing lah. Jadi dari segi hisab ni kurang kerana gaya hidup zuhudnya tu. Sedikit hisabnya di dalam hari kiamat, atau mudah hisabnya. Dia banyak dua keadaan. Satu, sedikit sebab benda yang nak dihisab tu tak banyak. Kadang-kadang benda yang nak dihisab tu banyak tapi mudah. Macam orang kena lalu kod kastang jugalah. Kadang-kadang barang tu tak banyak tapi romeknya. Oh, ya tanya tu, ya tanah, ya cek tu, cek ni, barang tak setara mana. Payah. Kemudian ada setengah tu pula mungkin banyak barang tapi tengok-tengok gitu lepas. Maka di akhirat pun sama. Yang dia dekat sedikit ni bagi orang yang hidup gaya zuhud, tak banyak pemilikan, maka tak banyaklah yang kena tanya tu. Itu dengan masuk sedikit. Kemudian ada juga dalam bentuk mudah, mungkin dia banyak, dia memiliki pemilikan yang banyak, tapi semuanya itu diguna dengan cara yang baik, dimanfaatkan dengan cara yang baik, maka hisab dia mudah, tak sakau. Luluh kamu. Jadi dua keadaan. Artinya orang yang menghayati tasawuf ni, ada yang menghayati dengan gaya zuhud, tak ada benda, tak ada barang, sekadar keperluan saja. Dan ada juga orang yang menghayatinya dengan gaya memiliki pemilikan yang banyak tapi menggunakannya dengan cara yang betul, cara yang baik. Jadi masing-masing pokok pakar ada yang sikit hisab dia, ada yang mudah hisab dia. Bahkan tengok, dan setengah daripada mereka itu seorang yang tiada dihisab sekali-kali. Ada hak hisab langsung, dia masuk ke bilik VIP. Tidak lalu ke custom biasa. Tak kena hisab langsung, memang ada. Kalau dalam hadis disebut antaranya orang yang berada pada maqam tawakal. Nabi menyebut ada yadkhulu min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Umatku ni ada 70,000 yang masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab, tak dihisab. Perkataan 70 ni dalam penggunaan bahasa Arab ada kalanya digunakan dengan makna memang jumlah itulah, tapi ada juga dengan makna jumlah yang sangat banyak. 70 tu tak sebenarnya 70 tapi banyak yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi apa ciri dia? Antara yang masuk syurga ni tanpa hisab ni, apa ni Nabi sebut dalam tu, alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak menggunakan japi serapah yang salah. Japi serapah tu tak salah japi ni, tapi kita isi dia pun benda, kita isi kandungan japi dia tu, dan keyakinan orang yang menggunakannya. Jadi yang dimaksudkan alladzina la yastarqun ni, orang yang tidak menggunakan ruqyah ni, ruqyah yang salah, yang dilarang, yang boleh membawa pada
syirik dan sebagainya. Japi yang salah lah merujuk pada. Jadi jangan setengah orang kadang-kadang dia ambil borong, japi dah boleh, dah silap. Kerana dalil-dalil menunjukkan ada ruqyah yang dibenarkan, tengok atas apa isi kandungan dia tu. Dia japi guna apa benda. Jadi yang dimaksudkan di sini antara orang yang masuk syurga tanpa hisab ni orang yang tidak menggunakan japi serapah yang salah tadi tu. Tidak menggunakan. Wala yaktawun. Dia tidak menggunakan kaedah perubatan yang dimakruhkan. Yaktawun ni iaitu satu kaedah perubatan yang menggunakan kaedah yang menyeksakan lah. Ia guna api. Zaman dulu ni ia guna api bakar kawasan tu. Mungkin penyakit ia matikan sel lah. Tapi guna cara manual, guna api, guna besi panah ke, istar tu mati sel tu dan hilang penyakit tu. Jadi cara tu menyakitkan. Dan Islam tidak dilarang tapi dimakruhkan kerana sakit benda tu. Jadi mereka ni tidak menggunakan kaedah tu. Ada selagi wala yatatayyarun, iaitu orang yang tidak tenung nasib. Orang yang tidak guna kaedah tenung nasib, nujum dan sebagainya, tidak guna kaedah-kaedah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini adalah orang yang bulat hati mereka pasrah tawakalnya kepada Allah. Ini antara ciri yang termasuk dalam kelompok yang Nabi kata masuk syurga tanpa hisab. Dengan tiada hisab, yakni dengan tiada dikira-kira dan dengan tiada ditanya akan segala mereka itu. Memang tak ditanya dan tak dikira langsung. Lalu gitu je, terlepas gitu je. Baik. Wasalisatu wassalasun akhzul kitabi bil yumna wa fihim man kufiyal kitabu ra'san. Man kufiyal kitabu ra'san. Artinya dan keramat yang ke-33, antara keramat yang 33 ni adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu, orang yang menghayati tasawuf dengan sebaik-baiknya itu, mengambil suratannya di dalam hari kiamat dengan tangannya yang kanan. Dia di akhirat nanti ni, cara orang ambil suratan amalan ni macam-macam. Ada orang ambil dengan tangan kanan, cara berdepan. Ada yang ambil dengan tangan kiri tapi ikut belakang. Tu berat. Kalau ambil ikut tangan kiri, ikut belakang, alamat berat. Ambil kitab, buku catatan masing-masing. Baik, dan setengah mereka itu seseorang dipadakan suratannya sekali-kali, yakni masuk ia ke dalam syurga dengan tiada mengambil akan suratannya. Ada orang masuk syurga tak ambil pun buku suratan dia, terus dimasukkan ke dalam syurga. Ada begitu. Semua ini merupakan kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Kalau di akhirat, tapi cuma tinggal lagi ni kita ni bila akhirat tak kuat keinginan. Tapi kalau kelebihan dunia memang kita nak lah. Kita lalu kok kastang, orang tak cara. Ramai orang nak gitu. Masuk situ pergi sini, orang sambut, orang apa ni, tak ada kena halang, kena biasa. Atas dunia kau memang nampak megah lah, mulia lah. Dan ramai yang cari. Tapi benda yang sama berlaku di akhirat. Tapi tak ramai cari benda gini. Sebab benda ni berlaku di akhirat. Baik, warabi'atu wassalasun saqlul mizani wa minhum la yuqafu lil wazni aslan. Artinya, dan keramat yang ke-34 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini, yakni orang yang menghayati tasawuf dengan sebaik-baiknya ini, diberatkan apa tu? Ini perkataan saya macam disilap ni.
Diberatkan neracanya. Tapi dalam kitab saya ada perkataan dang mesti lagi. Saya rasa kitab lain tak ada perkataan ni rasa. Ya? Diberatkan neracanya tak? Tak ada dang Daun. Daun neraca. Ini terjemahan Melayu boleh lah. Kalau kod Arab tu neraca saja sudah memadai. Tetapi kod Melayu boleh tambah daun. Tapi saya ni tulis dang lagi. Diberatkan daun neracanya. Daun neraca ni tempat alat nimbang tu lah, bekas nimbang. Dengan kebajikannya. Jadi diberatkan. Yang ni neraca yang ada padanya kebajikan tu jadi berat dia. Daun neracanya dengan kebajikannya itu di dalam hari kiamat. Yang ni pada hari kiamat, neraca yang mengisi kebaikannya waktu akan jadi lebih berat. Ini antara kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ini. Baik, dan setengah daripada mereka itu seorang yang tiada diperhentikan sekali-kali di tempat menimbang akan amal manusia itu. Ada orang yang tak masuk, tak ditimbang langsung. Tak ditimbang. Macam tadilah, tidak dihisap, tidak ditimbang. Tak terima, tak ambil kitab catatan amalan. Ada segolongan manusia macam ni. Tiada diperhentikan sekali-kali di tempat menimbang. Maksudnya dia tak berhenti untuk ditimbang lah, dia lepas gitu aja. Di tempat menimbang akan amal manusia itu, yakni daripada pada mahsyar itu, di mahsyar lah, pada waktu manusia ditimbang segala amal tu, dia tidak ditimbang, dia lepas gitu. Baik, dan lalu ke dalam syurga dengan tiada diperhentikan di dalam tempat mizan. Demikian juga dia lalu ke syurga ni, dia tidak diperhentikan di tempat untuk neraca timbang tadi itu. Tidak berhenti situ. Maksudnya tak berhenti untuk ditimbang, dilepaskan begitu. Yang ni tempat menimbang amal itu. Jadi kesimpulannya kita tengok kamat-kamat tadi ni, ada yang tak kena hisap, kemudian tak terima buku amalan, kemudian tak ditimbang amalan dia. Semua ini merupakan kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menghayati agamanya dengan baik. Baik, wal khamisatu wassalasun wurudul haudi ala nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabuna minhu syurbatan la yazmau ba'daha abada. Artinya, dan kamak yang ke-35 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi itu, orang yang menghayati tasawuf dengan sebaik-baiknya itu, didatangkan kepada telaga Kausar. Di akhir ada telaga Kausar bagi Nabi SAW, Kausar Nabi di dalam hari kiamat. Ini berlaku pada hari kiamat. Maka meminum ia akan minuman itu, dia peminum air itu, yang tiada dahaga kemudian daripadanya selama-lamanya. Maksudnya bila dia minum air daripada telaga Nabi ni, telaga Kausar ni, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Menghilangkan dahaga untuk selama-lamanya. Baik, wasadisatu wassalasun jawazus sirati wan najatu minan nari hatta anna minhum man la yusma'u hasisaha wa takhmudu lahu an-nar. Anna minhum man la yasma'u hasisaha wa takhmadu lahu an-nar. Artinya, dan keramat yang ke-36 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini, lalu ia dengan mudahnya, dia akan lalu dengan mudah dan dengan senangnya atas sirat al-mustaqim. Ada orang menafikan, dia menafikan siratul mustaqim ni, dia kata tak ada. Ahlus sunnah, dalam keyakinan Ahlus sunnah, salah satu perkara yang akan berlaku dari kiamat adalah adanya titian siratul mustaqim.
Jadi kalau kita dengar ada orang kata tak ada benda ni, itu bukan jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ni banyak sangat ini. Cuba dia buat masuk begitulah, tak ada ni lah, tak ada. Tapi Ahlussunnah dalam keyakinan akidah kita ni adanya siratul mustaqim ini. Sebab dia kata cukup dengan timbang je, buat apa banyak orang ni, timbang secukup lah. Jadi mikir macam-macam. Buku lah inilah banyak dia kata. Semua ini ada maksud-maksud yang tersendiri. Dan lepas ia daripada api neraka, maksudnya dia lalu siratul mustaqim dengan senang, dengan mudah. Riwayat menyebut macam-macam ragam manusia ni lalu siratul mustaqim. Ada orang mengesok, ada orang mengakau, ada nak jatuh bergantung, ada orang berlari, ada orang terbang pun ada lalu ke atas tu. Macam-macam ragam. Jadi semua keadaan-keadaan ini merujuk kepada iman dan amal soleh. Tu je bapak balik dia. Dan lepas ia daripada api neraka, hingga setengah daripada mereka itu seseorang yang tiada mendengar sekali-kali bunyi api neraka. Sebab dia lalu ke atas neraka tu. Ada di antara mereka ni, sebab api neraka ni, api dia tu, gejala dia tu bunyi, dengar suara yang menakutkan, yang disebut hasis tadi. Hasis, suara dia berdesin api tu, menakutkan dia, menakutkan orang. Tapi antara orang mereka ni yang lalu siratul mustaqim dengan senang dan mudah ni, dengar pun tak benda tu. Kadang-kadang kita setengah orang tu lalu dengar tapi tak masuk dengar. Dengar tu pun menakutkan jugalah. Dengar saja. Tapi dia ni dengar pun tak. Baik, dan padam api neraka itu baginya. Bagi dia ni api neraka itu dipadamkan. Ini termasuklah kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menghayati tasawuf dengan baik. Kemudian wasabi'atu wassalasun asy-syafa'atu fi 'urudadil qiyamah nahwan min syafa'atil anbiya war rusuli salawatullah wa salamuhu alaihim. Artinya, dan keramat yang ke-37 adalah orang yang menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini, orang yang menghayati tasawuf dengan baik ini, memberi syafaat ia akan muridnya. Dia dapat beri syafaat ke orang, dapat tolong orang. Ini ada sistem syafaat ni. Dan akan kekasihnya, yakni orang yang disuka, orang disayang, di dalam halaman hari kiamat, yakni pada hari kiamat lah, seumpama syafaat segala anbiya dan rasul, sebagaimana para nabi dan rasul dapat beri syafaat. Jadi di sini dipahami bahawa yang dapat beri syafaat, beri pertolongan kepada orang di hari kiamat ni bukan saja tertentu kepada para nabi dan rasul, termasuk juga mereka ni, yakni orang-orang yang bukan nabi dan rasul, tapi mereka ni orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga mendapat kemuliaan, dapat memberi syafaat, dapat tolong orang, murid mereka ni, orang yang mereka kasih dan sebagainya. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu isyak, kita bertisahkan yang dulu dan insya-Allah akan bersama kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.